Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan untuk hidup lagi, ya, untuk diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan satu hari lagi, maknanya semalam yang lepas, hari ini, esok kita tak tahu ya, kan, atas banyak nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita tak dapat nak hitung. Selain pada nikmat bila nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pertuturan kita, daya dera rasa kita, sentuhan kita, dan pelbagai lagi lah. Okay? Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ya, itu yang nikmat yang paling besar lah, khususnya kepada umat-umat Islam lah. Jadi Alhamdulillah, ini slot saya yang kedua mengenai perkongsian di bulan Ramadan. Pada slot yang lalu, saya telah berkongsi tentang istimewakah Ramadan ni, ataupun apa yang istimewanya bulan Ramadan ni, kan. Penekanan diberikan tentang bagaimana kita nak meraih atau mencapai kualiti takwa, dan juga rahsia-rahsia mendapatkan keampunan pada waktu sahur. Bukan rahsia, sebenarnya tips ya, yang digunakan untuk meraih keampunan dan rahmat Allah pada waktu sahur. Ada orang, kalau kita perasan kan, doa-doa yang agak bagus dikongsikan di bulan Ramadan ni, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada riwayat lain mungkin bunyinya Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Ulama ni nampak ulama mereka mengkaji perkataan al-afu dengan ghafir. Ghafir zunub maksudnya mohon diampunkan dosa, tapi al-afu dia lebih daripada ampunkan dosa. Delete terus, tak ada dalam rekod, dibuang daripada rekod. Boleh rujuklah balik kitab-kitab. Jadi ada beza. Daripada kita minta astaghfirullah, kita minta ampun dengan al-afu kan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan perbezaan yang istighfar. Maksud istighfar tu kita melakukan kesalahan, Allah ampunkan, but masih ada dalam rekod. Tapi yang al-afu, Allah ni al-afu pun juga merupakan salah satu nama Allah atau sifat-sifat lah, al-afun kan. Allah ni bukan setakat ampunkan kita, tapi delete, kosong, nil, kosong. Nampak tak? Jadi kita kena kejarlah, gunalah kesempatan-kesempatan yang masih lagi berbaki pada kita, ia mula hari-hari ini. Bukan sekadar pada malam-malam ganjil, malam-malam ganjil, tapi bermula pada hari ini, bila-bila masa selepas solat, doa, tambahlah doa, tak ada salah. Tak ada salahnya. Boleh dijadikan doa harian. Saya sendiri jadikan amalkannya sebagai satu-satu doa harian. Cumanya pada bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah kita nak mohon, kerana bulan Ramadan ni bulan orang kata apa, 1000 barakah. Mana tahu doa kita pada waktu itu kebetulannya Allah pertemukan kita dengan satu saat, satu ketika, itu dipanggil malam Al-Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun dan beberapa bulan. Bayangkan kita berdoa dan pada malam-malam itu ataupun pada ketika itu dipertemukan. Maksudnya ngam kita punya perbuatan itu pada malam atau pada ketika yang dikatakan, yang difirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar, itu pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni tuan-tuan, ulama cerita langit, ni kiasan ni, pintu langit ni, pintu rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok langit ke atas tu pun dah sangat luas kan. Jadi kalau langit, nampak tak? Jadi orang kata kalau kita kat Malaysia ni malam 23, ada tempat lain malam 22. Macam mana tu? Tak ada masalah. Macam juga kejadian siang dan malam. Kalau kita siang, ada sana tempat malam. Kalau sana malam tak cukup sehari, rahmat Allah tu kan berada bersama dengan dia. Persoalan tu tak perlu kita hadirkan dalam minda kita. Okey, kita teruskan. Salah satu tips lah nak kongsi bagaimana kita nak raih lah. Tadi kita dah cerita raih keampunan dan meraih rahmat Allah SWT. Macam umpamanya kita ni, kita kena hadirkan rasa seronok macam kita zaman kecil dulu. Kita ziarah orang di hari raya, kita kena kembalilah. Gunakan kaedah pembelajaran, pengalaman terdahulu kita, bagaimana kita pergi ziarah rumah saudara kita, rumah jiran kita atau kampung kita pada hari raya dan kita dapat sampul. Kita sebenarnya bukan nak sampul tu, tapi kita sebenarnya nak ikatkan silaturahim. Hadirkan rasa seronok, hadirkan rasa gembira pada waktu kita itu pada sekarang. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita untuk mengejar keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk berada pada ketikanya yang Allah takdirkan itu pada malam Al-Qadar. Ialah dinamakan malam kerana dalam firman Allah Taala menyebut malam. Tapi kita katakan malam Al-Qadar, ya. Tak tahu pukul 1.12, pukul 2.13, pukul 3 suku, pukul 3.30, tak tahu. Jadi apa yang kita hendak adalah kita berusaha daripada hari ini, saat ini, untuk bermula pasang niat supaya aku dapat dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Guru saya ada berkongsilah tentang satu doa yang sangat bagus untuk kita amalkan, ya. Lagi-lagi pada malam-malam 10 malam terakhir ni lah. Kita mula-mula hari ni lah. Doa ini simple dia tuan-tuan. Kita cakap bahasa Melayu je, tapi adab dia kena ada lah. Seloknya menghadap kiblat, ya, berpakaian yang bersih, dalam keadaan bersedia, ya, dengan ada puji-pujian Allah Ta'ala, ada selawat dan ada ayat-ayat mohon. Ini contoh doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, demi kecintaanmu kepada baginda Rasulullah SAW dan keberkatan bulan yang mulia ini, Allah, kami bermohon kehadiratmu, ya Allah, agar engkau pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadar, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadar, ya Allah. Selagi mana kami hidup, ya Allah, selagi mana kami hidup, ya Allah, perkenankanlah, ya Allah. Sedikit ihsan anda, besar maknanya kepada anak-anak tahfiz ini. Pokok ini asal kejadiannya bermula daripada satu benih yang kecil saja. Tetapi bila berterusan disiram dengan air setiap hari, sehingga menjadi sebuah pokok yang besar. Tuan-tuan, diri kita ini diibaratkan sebagai biji benih. Manakala perbuatan menyiram dan memberi baja itu seperti amalan bersedekah. Amalan sedekah ini akan mencambahkan kita sebagai seorang Muslim yang terbaik akhlaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Ingin menaikkan taraf kemudahan dengan membina sebuah bangunan sekolah rendah supaya pendidikan dapat diberikan dengan lebih sempurna kepada anak-anak muda yang ingin mempelajari ilmu agama dan menjadi hafiz Quran. Ini adalah peluang anda untuk bersama dengan kami dalam usaha mulia ini. Ayuh bersama memberikan sumbangan bagi membolehkan usaha kami ini menjadi kenyataan dan lebih ramai anak muda yang ingin menjadi hafiz Quran boleh belajar di sini. Ingat, selagi mana anak-anak hafiz dan hafizah ini masih belajar dan menghafaz di bangunan sekolah ini, selagi itulah pahala sedekah yang pernah anda buat tidak akan berhenti mengalir kepada anda. Klik link yang tertera di bawah ini untuk memulakan sumbangan pertama anda bagi memudahkan pembangunan sekolah baru. Semoga Allah merahmati anda semua para dermawan. Ya Allah. Ini contoh masuk doa. Kita boleh karang sebenarnya doa kan. Guru saya ajar kita boleh karang doa kita di luar waktu ibadat dah, di luar waktu kita nak melaksanakan ibadat sunat tu lah. Sebab kalau nak waktu contoh dah pukul 1 malam, kita bangun pukul 1 malam baru kita nak karang, mana tahu terlepas. Jadi kita karang bila-bila. Sekarang boleh, besok boleh, kejap lagi boleh. Kan? Sampai mana kita dah tahu konsep apa yang kita nak letakkan, kita just menadah tangan dengan penuh rasa berharap, kan? Kita pun berdoa. Itu satu tips dia. Satu lagi tuan-tuan, kalau kita tengok bulan Ramadan tuan-tuan, kalau di luar negara tuan-tuan, bulan untuk mereka melaksanakan amal kebajikan yang sangat banyak. Sangat banyak. Maksudnya mereka memberi makan hari-hari kepada gelandangan 500 orang. 300 orang, menyediakan bekalan pakaian, stokin. Kalau saya tengok baru-baru ni di media sosial, di YouTube, di New York, di Manhattan, ya, Muslim Giving Back, dia punya nama community, Muslim Giving Back. Mereka memang melaksanakan charity dipanggil, kerana because pada mereka bulan Ramadan ni adalah bulan untuk memberi kembali, untuk membuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Ada satu hari itu mereka menghadiahkan coklat tuan-tuan. Coklat yang Ferrero Rocher tu yang besar. Bukan yang kecil, yang besar. Hampir-hampir saiz A4 atau lebih kurang besar saiz A4. Bagi kepada sesiapa saja yang mereka jumpa daripada pagi sampailah nak berbuka puasa. Saya tak tahu lah berapa ratus kotak coklat. Tapi pada sebelah malamnya, selepas waktu iftar, selepas tarawih, mereka menyediakan makanan. Mereka park satu van atau lori kecil, atau macam kita panggil food truck lah. Mereka pack makanan, mereka edarkan kepada gelandangan. Iaitu disebut kurang 500 orang, tak kira Islam ke tak Islam ke, tanpa mengira apa jua ras, bangsa, agama. Usaha ni mendapat pujian kalau kita tengok komen-komen. Jadi apa yang kita sampaikan sini tuan-tuan, perbuatan infak ni, infak. Bukan sekadar kita memberikan keluarkan zakat fitrah, tapi hendaklah kita memberi makan atau bersedekah sebanyak mungkin kepada golongan yang memerlukan. Paling mudah ni kalau kita tengok lah, kalau kita jiran sebelah kita, anak dia merengek-rengek nak roti john, ayah dia pula mungkin ada kesempitan, kita order lah, kita belilah, kita keluar lah ke bazar Ramadan. Kalau kawasan kita PKP, kita boleh order melalui Grab atau apa, kita hadiahkan kepada jiran kita.
Tapi sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa menghadiahkan kepada orang lain tu bagus, tapi kadang mungkin saudara-saudara kita sendiri di kalangan adik-beradik kita kesepitan yang memang dalam keadaan memerlukan, ya, anak pak saudara kita, anak pak alung kita, maksudnya kaum kerabat kita yang kadang-kadang lebih memerlukan, maka pada saat itu yang lebih aula untuk kita bantu, lebih utama, ya. Sebab dalam melaksanakan satu kebajikan ni kita kena mengikut hierarki keutamaan. Keutamaan kita adalah adik-adik kita lah, yang dekat dengan kita, kaum kerabat kita, yang mendekat-dekat betul dengan kita. Barulah kita lihat pada jiran dan lebih kepada seterusnya kepada masyarakat kita. Bukan maksud kita menghalang untuk orang yang bersedekah. Ada sahabat saya tuan-tuan, hari-hari dia akan bangun je subuh, selepas dia solat sunat, dia akan buka online, atau selepas subuh tu dia buka banking online, dia akan masukkan kepada mana-mana tabung online yang dia dah save. Tak boleh sebutlah siapa, tapi sahabat saya memang hari-hari dia masuk. Ada hari RM10, ada hari RM50. Itu menjadi dia punya, orang kata, amalan harian. Jadi benda-benda begini sangatlah bagus untuk kita kongsikan, kerana benda-benda beginilah yang menunjukkan bahawa kita ni benar-benar menghayati konsep Ramadan. Ramadan ni adalah untuk kita menginsafi bahawa di luar sana terdapat pihak yang sangat memerlukan, ya. Kita boleh contohilah Ustaz Abid Liu dan mana-mana orang-orang bersongan, NGO-NGO yang begitu giat, ya, membantu mereka yang memerlukan di luar sana tanpa mengira agama, bangsa maupun tempat. Sampai ke Afrika Selatan, ya, ada NGO-NGO yang pergi membantu. Kan, banyak yayasan-yayasan seperti Yayasan Maghfirah, Yayasan Abid Liu dan yayasan-yayasan lain lagi yang memang menganjurkan kutipan untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Kan? Kalau kita ikut zaman saya kecil dululah, tahun 80-an, ya, 90 awal 90-an, masih orang kata ada satu, bukan amalan lah, tapi kita panggil, nak kata tradisi pun mungkin lah, tapi betul-betul tolak daripada berkongsi, memberikan makanan kepada orang puasa. Itu kita panggil berkongsi juadah. Kalau hari ini mak saya masak bubur pulut hitam, maka kita akan berilah jiran di sebelah kiri dan kanan, terutamanya dahulu. Contohnya, Aminah, ni adalah ambillah sedikit untuk buka puasa kang. Tapi satu, kita jangan kita ada niat untuk mendapat balasan. Kalau orang tu balas, Alhamdulillah. Tak balas pun Alhamdulillah, kerana Allah lebih tahu, kan, apa yang sebenarnya yang berlaku ataupun. Jadi perkara ni berlaku pada sekitar 80-an 90-an. Mungkin sekarang ada jugalah di sebagai keseluruhan tempat, tapi bagi saya mungkin dah semakin jarang lah, kerana dengan faktor kesibukan waktu dan peranan zaman. Generasi sekarang ni generasi yang pantas, ya, sangat pantas. Internet slow sikit dah mula mengeluh. Internet tak ada, mula mengeluh. Kalau kita zaman 80-an, zaman 90-an, kita tak fikir semua tu. Tak ada kerisauan dalam dunia. Jadi jangan kita jadikan kemajuan teknologi ni sebagai satu benda yang menghalang kita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan agama lah. Kan? Tuntutan-tuntutan yang membuatkan kita meraih rahmat dan meningkatkan kualitas takwa kita. Berbalik kepada tukar-tukar juadah tadi, kan, ada yang hantar cekodok, ada yang hantar cucuk udang, terpulang lah. Jadi benda ni sebenarnya, berkongsi-kongsi juadah ni sebenarnya salah satu ciri-ciri yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Boleh dianggap lah, kerana biasanya orang bagi pada bulan Ramadan je. Bulan tak Ramadan pun bagus, kerana benda ni sangat-sangat dianjurkan lah. Cuma nak ceritanya bagaimana dahulu benda ni dah jadi macam satu kelaziman. Kelaziman lah, makna bukan yang perkara yang jarang-jarang berlaku. Tapi pada waktu kini mungkin dah jarang-jarang berlaku. Orang lebih banyak mengambil tahu atau mengambil cakna, mengambil peduli pada mereka yang kadang-kadang bukan dalam komuniti setempat. Tak ada masalah, cuma kalau kita dapat perbaiki, kalau kita dapat bantu komuniti setempat kita, itu lebih afdal, lebih utama, ya. Dalam hal ini saya memilih kaedah ataupun Islam pun sebenarnya menganjurkan menggunakan kaedah fiqh keutamaan ataupun aulawiyah lah. Orang kata priority. Cakap bahasa Inggeris sikit. Seterusnya ada banyak lagi amalan-amalan lain, ya.
baca Quran, bertadarus. Kadang-kadang kita tengok kan ada surau ataupun masjid yang akan lewat, tapi mungkin sekarang SOP-nya tak boleh lebih habis solat tarawih daripada selepas jam 10 mesti tutup. Kita ikut je lah kan. Bagi saya senang, ikut je. Jangan nak pening. Kita boleh buat kat rumah. Tadarus ni boleh buat online, tuan-tuan. Kalau kita boleh mesyuarat berjam-jam pada pagi, takkan dah untuk tadarus, untuk luangkan sedikit masa setengah jam, 15 minit untuk kita menggunakan lisan kita ni membaca firman-firman Allah Ta'ala yang suci ni, tuan-tuan. Kita nak berkira kan. Ingatlah bahawa apa saja usaha kita untuk kita meraih takwa, merebut apa yang Allah janjikan dalam Ramadan ni, Allah akan nilai. Actually dia bukan pada hasilnya, tapi pada usaha kita. Apa usaha kita sebenarnya untuk meraih ganjaran-ganjaran ataupun meraih kualiti takwa dan rahmat-rahmat yang Allah tebarkan seluasnya. Apa sebenarnya kita buat? Duduk diam, duduk dengar je, duduk fikir. Malam 21 malam apa? Oh, malam ni malam lain aku nak pergi bazar. Malam 23. Terpulanglah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir itu cara yang lebih selesa untuk tuan-tuan, silakan. Bagi saya tuan-tuan, silakan. Bagi saya kita kena tingkatkan usaha kita, lipat gandakan, kerana benda ni tak ada pada bulan-bulan lain. Bukan kata bulan lain tu tak bagus, tapi bulan Ramadan ni special lah. Allah dah sendiri jamin. Jadi orang kata kalau ikutkan pembincangan guru-guru dahulu lah, dia kata umur umat kita ni 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun tu kalau dapat memang sangat-sangat rare lah. Jadi kalau umur umat zaman terdahulu 100 tahun, 120 tahun, beratus-ratus tahun, memang orang kata lebih daripada 100 tahun lah. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rata-rata dia hingga ke baginda sendiri pun diwafatkan Allah SWT pada usia 63 tahun lebih kurang. Maka pada waktu-waktu ini adalah waktu-waktu orang kata takat umur beginilah menjadi orang kata kita panggil benchmark. Benchmark. Bukan maksud kalau orang yang berusia lebih daripada 75 tahun, lebih dalam 3 tahun tu bukan umat Muhammad, tapi kita panggil rata-rata sekarang ni lah. Kita panggil rata-rata generasi umat Nabi Muhammad SAW ni hanyalah sekitar 60, 70, 80 tahun. Maknanya jarang sangat yang sampai 100 tahun. Jadi ulama-ulama mengambil istifadah, mengambil pengajaran bahawa Ramadan ni dikurniakan ataupun keistimewaan malam Al-Qadar pada bulan Ramadan ni hanya semata khas untuk umat Nabi Muhammad SAW, kerana umur mereka ni singkat kan. Mungkin besok kita dah tak boleh nafas, kita dah tak ada nafas dah, roh kita dah diangkat, dicabut oleh malaikat Israel. Bila Israel kan, tadi tak datang manggil lah, dia datang je. Bila sampai waktu tu dia takkan cepat, dia takkan lewat. Dia kata on the dot. Pukul 7 pagi lah, 6.59 tu
dia tak akan cabut, dia akan cabut tepat pada pukul pada waktu yang telah ditetapkan. Maka saya mengharapkan kita semua ambil peluang, rebutlah peluang. Ini kita panggil peluang. Allah nak lemparkan, Allah nak payung, Allah nak bagi kita, Allah nak naungi kita dengan rahmat dia sebesar-besarnya. Pada satu perusahaan lain saya bercerita bagaimana keadaan. Sebenarnya kalau kita dapat, sebelum kita melakukan satu ibadah tu ataupun selepas melakukan ibadah, ada satu amalan yang sangat baik dipanggil, iaitu duduk diam je. Amalan dia diam je. Tuan-tuan cubalah, tapi nak duduk diam ni tuan-tuan, Allah Akbar, buat sendirilah. Contoh dia, lepas kita solat, kita dah habis semualah ibadah sunat solat. Kalau kita dah buat doa, kalau kita ada zikir-zikir lepas solat, kita buatlah kan. Kita ambil masa sejenak, duduk diam. Kalau satu istilah dalam satu pengajian tasawuf dipanggil wukuf qalbi. Kita nak hadir, kita nak hati kita tu wukuf, duduk diam. Tu wakaf kan, macam kita bacaan wakaf bacaan berhenti. Kita nak berhenti daripada melakukan apa-apa. Habis nak buat apa? Tuan-tuan cuba elakkan fikir, elakkan apa, just diam. Yang takut tuan-tuan, ada orang kata bukan maksud saya suruh kosongkan pemikiran. Saya suruh cuba duduk diam. Cubalah. Benda ni kena buat sendiri. Lain orang, lain pengalaman dia. Kaedah tu ataupun perbuatan tu kita panggil perbuatan untuk mendapatkan wukufnya qalbi. Kalau siapa yang mengaji pengajian tasawuf ataupun belajar tasawuf ke tarikat ke, mungkinlah familiar dengan istilah wukuf qalbi. Mungkin juga tidak kan. Sebab kaedah-kaedah ni banyak tuan-tuan. Untuk menyucikan jiwa, menyucikan roh kita ni banyak kaedah dia. Ada yang guna zikir, ada yang guna tahlil, ada yang guna tasbih. Tapi itulah nak mengeluarkan elemen-elemen sifat mazmumah ni tuan-tuan. Dia ulama panggil proses dia tahalli, takhalli dan tajalli. Kita nak buang, nak keluarkan, remove, nak cuci, sental perbuatan negatif-negatif. Orang panggil sifat-sifat mazmumah tu, and then kita nak isi, kita nak siram, kita nak suburkan dengan proses-proses yang menyuburkan sifat-sifat mahmudah ataupun perlakuan-perlakuan positif. Barulah dia punya tajalli, barulah indahnya akhlak Islam atau indahnya orang kata perilaku peribadi yang unggul itu terserlah. Proses ni kena buat. Bacalah sikit, Google sikit apa itu tahalli, takhalli dan tajalli. Saya kalau kupas nanti sampai pukul sejam tak cukup. Seronok. Tadi kita dah bincang keutamaan kalau kita memberi makan ataupun menginfak, meraih perbuatan bagaimana nak persiapan untuk menapi malam Al-Qadar. Ada satu benda ni tuan-tuan, kita boleh buat bila-bila masa. Tak ada agama, astagfirullah. Tak ada syarat. Syarat dia buat dia. Tak wuduk tak ada masalah. Kadang-kadang junub tak ada junub, tak ada masalah. Dan masalah perbuatan ni tuan-tuan sangat best. Boleh kita buat. Ganjaran dia tu bukan orang kata macam sebesar Gunung Uhud atau sebesar dunia dan sini. Ini lebih tuan-tuan, lebih. Inilah kalau pada hari Jumaat orang akan selalu dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pada hari ni kita nak kongsi, saya nak kongsi, biasa semua orang tahu selawat. Tapi selawat macam mana? Bila kena buat? Apa kaedah dia? Kalau saya ni tuan-tuan, mula-mula ni janganlah pening-pening. Kita nak letak syarat banyak-banyak. Untuk merasakan datang seronok ni kena buat. Macam budak-budak kan nak puasa. Saya nak aiskrim. Okey, tak apa, dah buka. Kita nak bagi dia latih diri kita dulu. Jadi sampai satu peringkat, kita upgrade lah kita punya latihan tu. Aku dulu selawat sebab nak pahala. Macam budak-budak je. Budak-budak pun nak pahala juga. Bukan kata selawat nak pahala tu salah je tuan-tuan. Tak. Tapi kita nak upgrade kita punya darjah kesukaran. Ataupun nak upgrade kita punya kualiti selawat. Takkan nak harapkan. Takkan kalau tak ada pahala tak nak selawat. Sebenarnya ganjaran yang paling besar sekali tuan-tuan apabila kita berselawat, Allah
akan berselawat balik ke atas kita. Satu selawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, yang kita keluarkan daripada lisan kita, sama ada lisan ataupun dalam hati, Allah akan berselawat balik ke atas kita 10 kali. Kalau kita buat 10 kali, 10 kali 10, 100 lah Allah akan balas balik. Dan dikatakan ada dalam riwayat-riwayat bahawa kalau kita berselawat ke atas Nabi SAW, Rasulullah akan berselawat. Tapi ada satu masa tu, kalau saya tak ingat, astagfirullahalazim, satu masa ketika tu, umpamanya kita berselawat di hadapan Nabi SAW. Kalau kita tak ada rasa gembira untuk berselawat, kita kena cek balik lah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya bukan bertikaikan bagaimana kita, kenapa tak nak ikut benda lain. Tak, ini contoh untuk kita perbanyakkan. Kalau tuan-tuan yang dah rajin berselawat, dah rajin menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW, berwangi-wangian, berlaku bergaul dengan baik dengan ahli keluarga, kan? Ada banyak hadis-hadis Rasulullah bahawa Rasulullah ni adalah sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang baik mana ahli keluarga dia. Itu kita contoh. Kan Rasulullah seorang yang jujur, kita kena ikut kejujuran Rasulullah. Tapi pada perkongsian kali ini saya milih kaedah selawat lah. Saya tidak menidakkan amalan-amalan sunnah lain, yang sahih ke, yang dhaif ke, saya tidak menidakkan. Cuma saya memilih untuk berkongsi tentang selawat. Kalau bulan-bulan biasa, hari-hari biasa kita berselawat hanya dalam solat, apa kata mulai hari ini, saat ini kita tukar, jadikan selawat itu sebagai zikir harian. Kalau kita dah ada zikir harian, kita tambahlah. Kita dah ada zikir harian kita dah ada istighfar kita tambah selawat kita. Berapa banyak? Jangan kira dulu. Tapi kalau nak juga kira, mulalah dengan 100. 100 dah biasa. 1000. Tapi bacalah dengan bacaan yang tenang, yang kata kita menghayati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terpulanglah banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih pelbagai jenis lafaz selawat. Bagi saya tak ada masalah. Nak ambil dalam lafaz hadis, atau kita ada mendapat lafaz-lafaz daripada ulama-ulama atau perkongsian tok-tok guru atau daripada kitab-kitab, boleh ambil. Nak panjang pendek tak masalah. Yang penting kita buat dan jadikan dia satu benda yang istiqamah, yang konsisten. Yang kalau kita tak buat, kita rasa apa benda aku tak buat hari ni, kita rasa ada macam kekosongan ataupun macam tak lengkap hidup kita kalau kita tertinggal. Itu sampai satu tahap dia. Untuk orang macam kita lah. Kalau mereka-mereka golongan abrar, golongan-golongan yang sangat rapat dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah, mungkin kualiti selawat ataupun dia punya perasaan tu lain. Mungkin perasaan dia ataupun dia punya pengalaman, dia punya cara, dia punya kaifiah mungkin sedikit lain lah. Tapi tak apa, kita abaikan. Kita yang sekarang ni orang awam ni, kita consider orang awam lah, macam saya ni, tuan-tuan semua ni, kita jadikan dia satu amalan. Ingat, satu selawat, ganjarannya Allah berselawat kat kita 10 kali. Dan Rasulullah juga akan mendengar, membalas. Dikatakan dalam situasi Rasulullah juga membalas selawat, apa yang kita selawat itu kepada kita. Dan ada satu riwayat, Yaumul Mahsyar nanti, para sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, pada mahsyar nanti manusia ni berbilion-bilion, sangat ramai. Zaman kita ini pun 7 bilion. Kalau apatah lagi start daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai penghujung waktu tu, sampai sebelum hari kebangkitan tu, agaknya kita anggaplah 100 bilion atau 700 bilion umat manusia. Tuan-tuan, kalau 700 orang satu sekolah, kita nak kumpul pun mengantu, nak cakap pun susah. Ini 7 bilion atau 700 bilion di padang mahsyar. Agaknya kita nampak tak sebelah kita tu, entah adik-beradik kita, ayah kita, ibu kita, pasangan kita, apatah lagi anak-anak kita. Maka seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling hampir dengan kamu ya Rasulullah pada hari kiamat? Rasulullah berkata, orang yang paling hampir dengan aku adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Pada zaman saya belajar dulu, ramailah anak-anak rakan-rakan sepengajian lah bercita-cita menjadi jutawan selawat. Fahamlah, jutawan selawat. Ini salah satu motivasi mas kami lah waktu kami belajar dulu, supaya berselawat sebanyak-banyaknya
Sehingga orang kata sampai berjuta-juta. Kalau sekarang jutawan dah tak cukup, billionaire selawat ataupun trillionaire. Umpamanya lah, kita berselawat sebanyak-banyak sampai kita pun tak terhingga. Kata orang, inilah kita berselawat sehingga selawat kita tu lebih banyak daripada butiran pasir di laut, butiran pasir di pantai, ataupun sebanyak mana kelipan bintang di langit, ataupun sebanyak mana titisan hujan. Para malaikat ni tuan-tuan, ada yang boleh mengira titisan hujan yang jatuh ke bumi, ada yang boleh mengira butiran pasir di pantai ataupun di atas muka bumi. Tapi kita nak selawat kita ni lebih banyak daripada sekalian makhluk Allah SWT. Bermulalah pada hari ini. Sebab kita tak tahu, kalau Allah SWT sendiri memberi selawat kata kita, dan kalau amalan kebajikan kita yang lain pada bulan biasa mungkin digandakan 10, tapi di bulan Ramadan ni ganjarannya bahkan 700 kali ganda ataupun lebih. Jadi takkanlah kita nak tinggalkan peluang berselawat ni. Okey? Simple, ingat selawat ni. Kan sambil-sambil tunggu atau berbuka makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak lagi ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah je tuan-tuan. Tak ada wuduk, tak boleh pakai apa. Tak kisah. Cuma janganlah dalam keadaan kita tak menutup aurat. Kan? Itu sebenarnya adab kita. Tapi yang cerita ni, putan soalan ni bila dia masa boleh. Nak basikal boleh. Sambil beratur nak masuk ST Rosyam boleh. Dia kata beratur nak masuk ke bazar Ramadan. Bagi-bagi kita. Sambil-sambil tu lah. Benda ni sambil-sambil. Sambil drive, sambil atas motor, sambil kita berjalan. Daripada satu kelas ke satu kelas, daripada satu tempat ke satu tempat, kita selawat. Kan? Okey, anggaplah macam ni lah. Masing-masing sekarang, kalau saya sendiri, kita ada smartwatch yang boleh kira kita punya langkah. Apa kata, kita dapatkan bacaan selawat kita sekurang-kurangnya. Kalau langkah harian yang kita kena capai 10,000, mungkin sukarlah kita nak berselawat 10,000. Tapi kita ambil orang kata 10% ataupun 1% daripada 10,000, 100 atau 1,000. Kita mulakan sehari, kita cuba capai. Maksudnya sambil-sambil kita melangkah tu, kita berselawat. Jogging boleh selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil nafas. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil nafas. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil nafas. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini perkongsian kita. Sambil-sambil kita menunggu waktu untuk berbuka. Terima kasih diucapkan kepada pihak sahabat Guru Malaysia kerana memberi ruang dan peluang untuk perkongsian pada kali ini. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.